semua hadirin dan juga tuan penceramah. InsyaAllah pada 5 hari bulan Februari 2012 ini, bersamaan 12 Rabiul Awal 1433 Hijrah, seluruh umat Islam akan menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW. Lantaran itu, Kris Putra dengan kerjasama bahagian pengurusan sumber manusia menganjurkan ceramah Maulid Rasul pada hari ini. Baiklah, bagi memberkati majlis kita ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saya sebentar lagi. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala kepujian dan kesyukuran dipersembahkan kehadrat-Mu ya Allah, di atas limpah rahmah perlindungan pada kami sekalian dengan aman tenteram, sihat walafiat dan selamat sejahtera. Sempena ceramah Maulid Rasul di petang ini, kami mendatangkan memohon padamu ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada petang ini sebagai pemangkin dalam meningkatkan kualiti ibadah kami sebagai hamba-Mu yang taat di dalam menjalankan setiap suruhan-Mu dan meninggalkan semua yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kelahiran dan keputusan junjungan besar Rasulullah SAW adalah merupakan peristiwa agung yang akan kami hayati. Perjalanan hayat dan perjuangannya adalah qudwah setiap mukmin dalam menegak hak dan meruntuhkan kebatilan, panduan dalam menyemarak obor perpaduan serta kejayaan menyatukan yang bertelingkah. Ya Allah, ya Fattah, Engkau tanamkanlah sifat amanah, bertanggungjawab, ketenangan hati dan ketinggian iman di dalam diri kami. Hiasilah kami dengan sifat mahmudah, perbetulkanlah etikat dalam amalan, tekun mengerjakan suruhan, taat menjauhi larangan, redha menerima dugaan, ikhlas menyempurnakan amalan dan berkasih sayang sesama insan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah majlis kami pada hari ini sebagai satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah, Maha Mengetahui dan lagi Maha Pengasihani. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa lagi, elok benar jika saya ceritakan sedikit latar belakang tuan penceramah kita. Al-Fadil Ustaz pernah 5 tahun bekerja dengan broker saham Video Allied Securities, 12 tahun bekerja dengan Maybank sebagai pegawai bahagian penyelesaian cek dan pegawai cawangan. Dan terkini Al-Fadil Ustaz sepenuh masa menjalankan perniagaan minyak zaitun yang diimport khas dari Ramallah, Palestin. Di antara pengalaman Al-Fadil Ustaz memberikan ceramah ialah Al-Fadil Ustaz pernah memberikan ceramah di Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak. Al-Fadil Ustaz juga pernah 2 kali mendapat jemputan ke TV3 dan ke udara di Radio Bernam, rancangan PPIM. Baiklah, demikianlah secara ringkas latar belakang tuan penceramah kita pada hari ini. Seterusnya, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan tuan penceramah jemputan kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaini bin Zainal Abidin, untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis dan kepada semua ahli jawatan kuasa yang bertugas menjayakan pertemuan kita pada petang ini. Dan salam perkenalan diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Haitim bin Ishaq, yang juga kepada pengarah yang juga iaitu Haji Umairi bin Hashim sebagai pengurusi kepada Chris Putra. InsyaAllah pertemuan pada hari ini ialah untuk kita diberi tajuk membudayakan pemakanan menurut Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada setiap individu yang ada di dalam dewan yang mulia ini, dan juga kepada saudara mara kita yang dilahirkan ataupun yang telah pun menerima Islam sebagai jalan hidup kita. Tahniah dan syabas, setinggi-tinggi tahniah dan syabas di atas pertemuan kita juga hari ini adalah untuk meraihkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang akan kita sambut kemuncaknya pada 12 Rabiul Awal 1433 Hijri ataupun dalam kalender Masihi bersamaan pada 5 hari bulan Februari 2012. Dan kita tahu bahawa tidak ada makhluk semulia-mulianya Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi junjungan besar kita Allah Ta'ala jemput dalam peristiwa Isra Mi'raj ke Siratul Muntaha, hatta malaikat Jibril alaihissalam tidak sampai ke Siratul Muntaha. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita ingat lagi peristiwa yang selalu disebut oleh para ustaz, bagaimana Nabi Musa alaihissalam setiap kali beribadah menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu bahawa Nabi Musa adalah salah satu nabi yang amat penting di sisi Islam. Dan kita tahu bahawa Nabi Muhammad kita diutuskan sebagai Sayyidul Mursalin, ketua kepada para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad SAW kita diutuskan sebagai Khatamun Nabiyyin, iaitu penutup kepada segala nabi dan rasul. Kalau adalah orang-orang yang membawa fahaman ataupun ajaran yang mengatakan ada nabi selepas Nabi Muhammad SAW, orang ini seperti disebut oleh Allahyarham Profesor bekas lecturer di UKM, baru saja telah meninggalkan kita untuk kembali ke rahmat ilahi. Orang ini yang mengatakan bahawa ada nabi selepas nabinya Nabi Muhammad SAW, bukan, mereka ini bukan sesat, tapi dengan jelas mereka ini telah keluar daripada Islam. Jadi apabila bercakap tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW kita ini, saya masih ingat lagi semasa tahun lepas apabila kita menyambut Hari Raya Haji Aidul Adha, teks khutbah yang diperkemaskan, yang ditulis oleh Jakim, yang telah mengatakan daripada pemerhatian mimbar umat Islam hari ini telah begitu kacau bilau, berpecah belah, minta maaf cakap, khususnya berlaku kepada umat Islam kita di tanah air kita yang tercinta itu, tanah Melayu ataupun Malaysia. Jadi mimbar pada solat Aidul Adha, khutbah selepas Hari Raya Aidul Adha itu telah mengajak umat Islam untuk kita kembali bersatu padu, untuk kita kembali mencintai sesama umat Islam, untuk kita menggagalkan segala agenda-agenda musuh Islam
tidak bukan dan tidak lain adalah kembali dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah titik pertemuan kita, walaupun apa sahaja parti yang kita anggotai, walaupun di mana sahaja aliran yang kita pilih, tetapi titik pertemuan kita, titik kasih sayang kita, titik perpaduan kita tidak lain dan tidak bukan junjungan besar kita, Nabi akhir zaman kita, Nabi penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikit lagi 5 minit sebelum kita masuk ke dalam membudayakan pemakanan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW ini. Apabila kita semua tahu turunnya Nabi Adam alaihissalam, cerita yang selalu kita dengar daripada para ustaz, daripada para ilmuwan, Allah Ta'ala mewajibkan seluruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi apabila Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, para malaikat bertanya-tanya sesama mereka. Nabi Adam, kita para malaikat wajib sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis sebagai ketua malaikat engkar kerana angkuh, kerana mengatakan bahawa mereka dijadikan daripada api, Adam alaihissalam daripada tanah, mereka angkuh, lalu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para malaikat bertanya-tanya, apakah kewajipan yang diwajibkan Allah dengan turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semasa para malaikat bertanya-tanya sesama mereka, turunlah ayat surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jawab kita, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Terjemahan, Innallah, sesungguhnya Allah, hawa malam, seluruh para malaikat. Kita tahu bahawa malaikat bukan bilion jumlahnya, bukan trilion jumlahnya, bukan zillion jumlahnya, tak terkira oleh sesiapa pun. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat, ya, berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Al-Ahzab ayat 56 ini tidak ada siapa yang boleh menafikan tentang wajibnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam khutbah yang disediakan JAKIM pada Hari Raya Haji tahun lepas, inilah untuk kita menyatukan hati kita, untuk mengembalikan perpaduan ummah di tanah air tercinta ini, untuk memastikan kuasa politik tetap di tangan orang-orang Islam, tetap di tangan orang-orang Melayu. Tidak ada jawapan lain, kembali kepada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para sahabat, turunnya surah Al-Ahzab ayat 56 ini, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW, bagaimanakah untuk kami berselawat ya Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah menerangkan kepada para sahabat, apabila kamu berselawat, selawatlah yang penuh, selawatlah yang sempurna, janganlah berselawat yang cacat. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah SAW, bagaimana yang dikatakan selawat yang sempurna? Bagaimana dikatakan selawat yang cacat? Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahawa selawat yang sempurna, selawat yang kepada aku dan keluarga aku, iaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebab itu kita dalam fiqh Syafi'i, kita dalam fiqh Hanbali, Maliki dan Hanafi, selepas kita bersyahadah dalam solat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu hukumnya sunat muakkad. Yang wajib dalam rukun sembahyang kita, kita tahu rukun sembahyang kita ada 13 semuanya, adalah
berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, orang yang berselawat dengan sempurna kepada sahabat, kepada Rasulullah, kepada kaum keluarganya, Allah Ta'ala akan berselawat kepada orang yang berselawat itu 10 kali. Tetapi orang yang berselawat cacat, yang berselawat hanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan dengan sengaja meninggalkan kepada keluarga Rasulullah wa ala alihi Sayyidina Muhammad, malaikat akan baling semula selawat itu ke muka orang yang berselawat. Jadi kita pada hari ini sama-samalah kita menghidupkan selawat. Ibu, para ibu sebelum suami keluar rumah untuk sama-sama menjalankan tugas-tugasan masing-masing. Si ibu pergi ke pejabat, si suami pergi ke pejabat, sambil cium tangan ataupun cium dahi ataupun cium pipi, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga untuk kita melepaskan anak-anak kita ke seluruh sekolah ataupun ke mana sahaja, bekerja atau seumpamanya, semasa mereka mencium kita, mencium tapak tangan kita ataupun mencium dahi kita, ajarkan anak kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, majalah Al-Islam yang terbaru ada menceritakan kehebatan berselawat. Jadi kalau kata pergi ke kedai-kedai buku ataupun kedai-kedai majalah, dapatkan majalah Al-Islam yang terbaru tentang kehebatan berselawat dalam kita menjalankan urusan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi kita kenanglah jasanya. Kita dapat bersyahadah pada hari ini, kita dapat menunaikan solat 5 waktu pada hari ini, kita dapat menunaikan puasa di bulan Ramadan pada hari ini, kita dapat menunaikan haji, kita dapat apa sahaja menunaikan zakat, tidak lain dan tidak bukan. Kita dapat membaca Al-Quranul Karim, tidak lain dan tidak bukan atas pengorbanannya Nabi Muhammad SAW, atas pengorbanannya keluarganya Rasulullah SAW, atas pengorbanannya para sahabat yang taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak dengan pengorbanan ini, terutama daripada Nabi Muhammad SAW, saya sudah pasti, saya sendiri tidak akan kenal. Mungkin saya sendiri lebih teruk daripada orang jahiliah yang ada di sekeliling kita. Na'udzubillah minan zalik. Baik, jadi bila bercakap tentang kita sekarang, kita masuk ke fasa apa yang tajuk kita diberi pada hari ini, iaitu memudayakan pemakanan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita dengar banyak kempen, kita dengar banyak kempen kesihatan dan seterusnya. Tetapi apa yang saya ajak pada diri saya dan kepada mereka yang sudi, kita membudayakan makanan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Selalunya kita bila bercakap di mana-mana saja, saya dijemput ke UTM ke, radio bernama ke, TV3 ke, saya lupa nak bagi tahu sikit bahawa TV1 pun pernah panggil, TV1 pernah panggil lebih kurang 7 atau 8 kali. Soalan-soalan yang ditanya tentang pemakanan atau membudayakan pemakanan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita nak tua, tua juga. Kalau kita nak mati, mati juga. Itu sudah semestinya, betul kan? Tetapi apa yang saya nak ajak diri saya dan kepada mereka yang sudi, apabila kita sampai ke usia senja kita sampai kepada hari-hari terakhir kita ataupun bulan-bulan terakhir kita, biarlah kita menjadi hamba Allah yang produktif. Biarlah kita menjadi hamba Allah yang sihat fikiran, jiwa dan raganya. Janganlah kita menjadi seorang bapa ataupun seorang datuk yang minta maaf cakap menyusahkan isteri kita, menyusahkan anak-anak kita. Walaupun kita pergi satu hari nanti, biarlah kita pergi dengan keadaan yang penuh tenang dan kasih sayang. Jadi bila bercakap tentang usia ataupun ajal ini, ada satu sahabat Rasulullah SAW yang kasyaf. Kita tahu kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni orang-orang yang kasyaf. Kedudukan mereka hampir dengan Rasulullah SAW. Cuma mereka bukan Nabi dan bukan Rasul, kerana pengorbanan mereka. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah," sebab sahabat ni kasyaf, dia tahu dia nak mati, dia tahu hari itu dia nak mati. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah SAW, ada tak orang yang telah ditentukan Allah kematiannya dapat ditangguhkan? Yang telah ditulis dalam Lauh Mahfuz, dalam bukunya boleh ditangguhkan." Lalu Rasulullah SAW kata, "Na'am, boleh." "Bagaimana ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Ada tak kamu berkelahi atau berselisih faham yang telah putus silaturahim dengan kaum kerabat kamu?"
Lalu sahabat mengatakan, "Naam, ya. Aku ada selisih faham dengan bapa saudara aku, dan selisih faham ini bapa saudara aku yang mulakan, bukan aku." Tapi Rasulullah kata, "Cari balik bapa saudara kamu, minta ampun dan maaf. Kembalikan silaturahim." Kita tahu tanah Arab, tanah yang luas. Sahabat dia naik unta, soalan ini disoal selepas subuh. Dia cari bapa saudaranya, hampir-hampir waktu subuh sampai. Sedangkan malaikat maut, malaikat Israel alaihissalam telah diberitahu oleh Allah Ta'ala, jangan terlepas walaupun sesaat, jangan tercepat walau sesaat untuk cabut nyawa si fulan ini. Lalu bila si fulan ini berjumpa dengan bapa saudaranya, meminta ampun dan maaf, mengembalikan silaturahim, apabila malaikat Israel nak cabut nyawanya, dilihat dalam buku itu telah ditambah 20 tahun. 20 tahun. Lalu Israel alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Apa ini? Adakah aku salah lihat? Apa yang sebenarnya?" Lalu Allah Taala bagi tahu pada Israel alaihissalam, si fulan telah pun memperbaiki silaturahimnya. Aku tambahkan rahmat kepada umurnya, keberkatan umurnya ditambah 20 tahun lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang macam saya yang telah diberi kesempatan dalam majlis yang begitu indah, tapi saya pula sombong, saya pula angkuh, jumpa dengan tuan pengurusi ataupun jumpa dengan pengarah-pengarah kita di mana-mana, ditegur, saya buat tak faham. Kalau katalah Allah Ta'ala bagi saya 60 tahun, nescaya Allah Ta'ala tolak 10 ataupun 20 tahun kerana kesombongan saya ataupun keangkuhan saya. Ini kisah yang berlaku kepada sahabat Rasulullah SAW. Dan para sahabat bertanya lagi, ada tak lagi usaha-usaha yang boleh memanjangkan umur? Rasulullah kata ada. Rasulullah membawa cerita tentang apa yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Semasa Nabi Isa nak ke Masjidil Aqsa untuk menunaikan ibadah dengan para sahabatnya, lalu melintasi rumah yang sedang buat kenduri kahwin. Lalu Nabi Isa bagi tahu kepada para sahabatnya, besok apabila kita melintasi rumah yang sama akan berlaku kematian. Tetapi apabila mereka melintasi rumah yang sama pada keesokan harinya, tidak ada apa-apa yang berlaku. Lalu sahabat Nabi Isa alaihissalam ni bertanya, "Ya Nabi Allah, kamu katakan akan berlaku kematian pada rumah tersebut, tetapi tidak ada apa. Na'udzubillah kamu berbohong." Jawab Nabi Isa alaihissalam, "Na'udzubillah, malaikat Jibril alaihissalam yang berbohong, kerana wahyu ini disampaikan oleh Jibril alaihissalam." Lalu Nabi Isa mengajak para sahabat dia pergi ke rumah yang dikatakan sepatutnya berlaku kematian. Bila mereka ketuk pintu rumah pemuda tersebut, pemuda keluar. Lalu dia kenal ini Nabi Isa alaihissalam, jemput masuk ke rumah dengan sahabat. Lalu Nabi Isa bertanya, apa yang sahabat ini lakukan, si fulan ini lakukan daripada semalam, semasa kenduri kahwin sampailah ke saat ini. Lalu pengantin lelaki ini mengatakan bahawa kami jemput semua saudara mara, jiran tetangga, sahabat handai, jamu makan, dan mereka yang tidak dapat hadir kami kirimkan makanan. Akhirnya yang tinggal sepada sebelah malam hanyalah makanan dan minuman yang cukup untuk mereka makan. Di saat mereka nak makan, suami isteri ada orang ketuk pintu rumah. Lalu dijawab oleh suaminya, si fulan yang mengetuk pintu rumah ini memperkenalkan beliau telah beberapa hari tak makan kerana dipulaukan sebagai seorang bekas penjenayah yang telah lepas daripada tahanan. Lalu orang kampung tak nak melayani. Si suami bertanya, minta izin dengan si isteri, boleh tak kita bagi sedikit makanan kepada si fulan ini? Si isteri jawab apa? Abang, segala makanan kita ada, minuman yang kita ada, kita hadiahkan, sedekahkan kepada si fulan ini. Lalu Nabi Isa tanya lagi, apa yang kamu lakukan selepas itu? Selepas kami hadiahkan ke semua makanan kami kelaparan. Tidak ada apa yang kami nak makan. Oleh kerana terlampau lapar, kami hanya melakukan zikrullah, beribadah kepada Allah sampailah Nabi Isa AS datang. Lalu Nabi Isa AS memohon izin untuk diselak cadar tempat tidur kedua mempelai tersebut. Lalu ditanya lagi sekali kepada isteri beliau. Kita tahu rumah kita ni, ketua rumah kita adalah isteri kita. Kita para suami nak buat apa-apa, nak pindah rumah ke, nak renovate rumah ke, nak panggil orang masuk rumah ke, kena minta izin dengan isteri kita. Ini yang Islam ajar. Kerana ketua rumah adalah para isteri. Kita sebagai orang yang mencari nafkah, mencari rezeki. Kerana Islam mempertabatkan wanita setinggi-tinggi martabat. Pernah dicerita dalam radio IKIM, satu ustaz bagi tahu, kalau nak tengok malaikat di depan mata kamu, tengoklah wanita-wanita kamu. Itulah malaikat kamu. Jadi kita hargai wanita kita sempena kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apabila
Nabi Isa isteri si fulan ini telah mengizinkan dilihat tempat tidurnya. Bila selak kain cadar tempat tidur itu, 2 ekor ular kobra hitam melengkar. Maknanya kalau kedua mempelai ini tidak memberi sedekah kepada orang yang datang pada malam tersebut, kedua mempelai ini telah dipagut oleh ular-ular tersebut. Inilah satu, kita menjaga silaturahim kita. Yang kedua, jagalah sedekah kita. Orang minta duit ke, tak ada banyak, bagilah sikit. Ini adalah menambahkan keberkatan kepada umur kita. Cuma kita sedih, sejak akhir-akhir ini ada pihak-pihak tertentu yang telah menyalahgunakan anak-anak yatim, yang telah menyalahgunakan kanak-kanak yang kurang apa orang kata berkeupayaan, kerana mak ayahnya serahkan mereka kepada hafiz, mak hafiz, serahkan kepada rumah-rumah anak yatim, tapi mereka ini diperkudakan, digunakan sampai 14 jam, 18 jam sehari mengutip derma-derma di tempat orang ramai. Padahal anak-anak yatim ini sewajarnya dijaga dengan penuh kasih sayang di rumah-rumah anak yatim, dan kita pun digalakkan untuk menziarahi mereka apabila kita mempunyai masa-masa yang terluang. Baik, jadi kita jangan cepat-cepat mengatakan bahawa bila kita dah tahu kita dah sakit kuat, ataupun saudara mara kita sakit kuat, mak ayah kita sakit kuat, kita berputus asa. Banyak ruang-ruang yang Allah Ta'ala bagi untuk menyelamatkan orang yang kita sayang ini. Kita keluar rumah, cari rumah anak yatim, cari orang susah, bagilah sedekah ke, hadiah ke atas nama orang yang sakit itu. InsyaAllah jawapannya akan kita dapat dengan secepat mungkin. Begitu juga dengan saudara mara kita yang lama kita tak jumpa, carilah. Ini semua akan menambahkan keberkatan kepada umur kita. Baik. Jadi kalau kita melakukan sebaliknya, pastilah negatifnya akan berlaku. Dan selepas kita bercerita tentang sikap positif kita, macam saya, contohnya cakap pasal takbir, cakap pasal Rasulullah SAW, tetapi kalau sikap saya tak betul, segala lampu merah saya langgar, walaupun Allah Ta'ala bagi saya 80 tahun, kalau kata na'uzubillah, lori datang, habis. Saya tak boleh salahkan Allah Ta'ala, kealpaan saya sendiri. Satu. Lagi satu, kita nak bawa tentang agenda Yahudi tentang pemakanan. Sebelum kita pergi tentang pemakanannya, Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, agenda Yahudi tentang dalam pemakanannya. Satu makanan yang selalu kita war-warkan, kita buka televisyen, buka radio, buka internet ataupun majalah, media bercetak contohnya, bahawa soyabin adalah sumber protein yang baik. Soyabin adalah makanan kesihatan yang baik. Baik. Kacang soya adalah formula utamanya adalah United States of America ataupun Amerika Syarikat. Dan penanam kacang soya di Amerika, tuan-tuan punya ladang yang berpendapatan berbilion-bilion dolar setiap tahun adalah Yahudi Amerika. Tetapi sekarang ini maklumat semua di hujung jari. Siapa yang ada smartphone ataupun siapa yang ada bawa iPad, whatever it is, boleh cek. Buka laman sesawang Kementerian Kesihatan Israel. Kementerian Kesihatan Israel mengarahkan rakyat Israel yang kanak-kanak, yang dewasa, yang berusia, jangan ambil apa-apa produk kacang soya dan apa-apa saja byproducts of kacang soya. Sebab kacang soya ada phytate, ada aluminium dan ada phytoestrogen. Komponen-komponen ini kita ambil secara berterusan akan menyebabkan kanser ataupun barak. Kalau kita buka laman sesawang Harvard University, universiti yang paling top sekali di Amerika, yang paling top di dunia, Harvard University, pada bulan Ogos 2008, setelah bertahun-tahun membuat kajian, telah mengesahkan lelaki seperti saya ambil air kacang soya, susu kacang soya, satu hari 1 gelas, bukan 1 liter ataupun 1,5 liter yang biasa kita beli di pasar-pasar malam ataupun di kedai-kedai kacang soya. Dengan hanya 1 hari 1 gelas setiap hari, dalam hanya masa 3 bulan, minta maaf cakap ya, kandungan sperma saya ataupun kandungan air mani saya, minta maaf cakap, bukan kurang ya, rosak sebanyak 50%. Jadi kita tahu industri pharmaceutical
setiap tahun tidak kurang 6 trilion, bukan 6 bilion, 6 trilion US dollar. Dan kesemua syarikat-syarikat farmaseutical di atas muka bumi ini dimiliki oleh kaum Yahudi. Jadi mereka bagi penyakit kepada kita,